Memang Akidubin tidak dapat menyembunyikan kejadian yang menimpa dirinya itu apabila didesak oleh Wak Samin. Sengaja kawannya itu ingatkan dia, bukannya mudah orang-orang kampung mahu menerima hakikat yang dirinya tidak berniat menyakiti hati sesiapa pun. Lantas Wak Samin beritahu kejadian yang dia berkahwin dengan isterinya Lisun semasa di Kota Tinggi. Jadi, apalah sangat dengan kejadian Akidubin yang menjelma menjadi beruang hitam semasa tengah nyenyak tidur. Kalau nak dibandingkan, dia didesak oleh Lisun mahu melihat harimau yang merayau di tengah belukar. Tiba-tiba sahaja Lisun sedang mengandung mengidam sangatlah nak tengok harimau merayau. Lisun teringin mahu menepuk-nepuk kepala harimau macam kucing di tengah rumah, disebabkan dia tahu kebolehan Wak Sarmin untuk menjinakkan harimau yang ganas di hutan. Lisun mahu melihat sendiri harimau berkenaan jinak di hadapannya. Setelah mendengar yang abangnya sendiri hampir diterkam harimau ganas, tetapi diselamatkan oleh Wak Sarmin. Seisi kampung menjadi cemas apabila abangnya tidak sempat naik ke atas pondok tatkala harimau ganas semakin rapat ke arahnya. Jadi siapa lagi yang boleh diharapkan kalau bukan Wak Sarmin melompat turun daripada pondok ran. Terketar-ketar harimau tersebut sebaik sahaja berhadapan dengan Wak Sarmin. Sebab itu, Lisun percaya yang suaminya boleh menjinakkan harimau ganas di hutan. Tentu dia dapat menepuk-nepuk kepala harimau yang dijinakkan suaminya setelah mengidam sangat sewaktu mengandung. Lantas sahaja, dia menyuruh Lisun bersembunyi di atas loter rumah sekiranya mahu melihat harimau yang jinak. Dan ketika ini dia membakar kemenyan, lantas menyeru. Di sini ada seruan, saya tak akan baca, saya akan teruskan. Dalam masa beberapa minit sahaja, Lisun melihat dari atas loteng rumah ada yang tubuh suaminya dilitupi asap kemenyan yang melabun tebal. Dan ketika ini muka Wak Sarmin bertukar merah padam dengan pipinya kembung bagaikan membengkak. Sebaik sahaja suaminya mendengus-dengus meneran hinggakan terjulur ekor yang panjang. Seluruh badannya bertukar menjelma menjadi harimau. Apabila harimau berkenaan melompat-lompat di tengah rumah, sekaligus Lisun rebah tergolek. Tubuhnya terasa seolah-olah ringan melayang ke udara. Sebaik sahaja melihat harimau tergeleng-gelengkan kepala. Dia terkejut hingga mengalami sesak nafas dengan tidak sempat turun mahu menepuk-nepuk kepala. Kejadian itulah yang menyebabkan Lisun tidak mahu lagi menatap muka Wak Sarmin setelah dipapah balik ke rumah ayahnya. Puas dipujuk abangnya supaya balik semula ke rumah, Lisun tetap berkeras tidak mahu lagi menatap muka Wak Sarmin. Kecewa benar dia berkahwin dengan Wak Sarmin, bagaikan menjadi isteri seekor harimau yang terconggok di tengah rumah. Sebab itulah Akidubin merasakan kecekalan hati Wak Sarmin tidak sama dengan dirinya setelah dituduh isteri sendiri macam harimau liar. Memang Wak Sarmin tahu mengenai jelmaan harimau berkenaan setelah menyeru dengan amalan sejak meninggalkan kampung halaman yang jauh di seberang. Tetapi Akidubin tidak tahu apa-apa mengenai jelmaan beruang hitam yang berdengkur kuat tatkala nyenyak tidur di sisi isterinya. Kalau tidak disebabkan Tok Haji beritahu mengenai susuk lantak yang disusukkan, sampai bila pun Akidubin tidak tahu mengenai jelmaan beruang hitam berkenaan. Dia sekadar dituduh Mak Jibah bertukar menjadi beruang hitam asal sahaja malam menjelang. Bukan Mak Jibah sahaja menuduh dia demikian, malah Kak Tisah juga sampaikan dirasuk tidak ketahuan. Lama Kak Tisah menderita hingga kan tidak siuman akibat terkejut menatap suaminya menjadi beruang hitam yang berdengkur kuat tengah tidur nyenyak. Asal sahaja Akidubin berkahwin, nescaya isterinya lari tengah malam setelah ketakutan apabila dengkuran hitam beruang hitam tergolek di sisinya terigau-igau berterusan. Tatkala humbankan diri ke tengah arus jeram apabila disuruh Tok Haji mandi berturut-turut selama 44 pagi sebelum matahari memancar, terasa pada Akidubin yang tubuhnya laksana air jeram yang terhempas ke batu. Seolah-olah berkecai hancur tubuhnya apabila berdoa sebelum cecah ke air dengan membacakan. Ada ayat dia. Setelah selesai 44 pagi, dia mandi air jeram. Akidubin terserempak beruang hitam yang tempang melintas di hadapannya. Apabila dia merenung tajam,
Akidubin nampak air tergenang pada mata beruang berkenaan. Kemudian beruang berkenaan terdengkok-dengkok berjalan menyusup belukar, tinggalkan dia yang terpinga-pinga di situ. Apabila diberitahu pada Tok Haji, dia sekadar diingatkan supaya teruskan bangun tengah malam untuk solat tahajud sampaikan 100 malam. Dalam masa dia bangun amalkan solat tahajud inilah, Akidubin berturut-turut malam bermimpi melihat datuknya menjelma. Sayu sahaja wajah datuknya, iaitu Tok Lanjun, dengan melangkah terkenjut-kenjut apabila tulang rusuknya patah hingga akan terjulur keluar macam gelegar buluh yang terpokah. Kamu amalkan apa yang diajar Tok Haji tu, ujar Tok Lanjun tergetar-getar menahan kesakitan akibat tulang rusuknya patah terpokah. Tapi kenapa Datuk jadi macam ni? Rusuh juga hati Akidubin apabila kenangkan keadaan diri arwah datuknya yang menderita. Tak apalah, tak apa. Perkara datuk ni, biarkanlah. Habis macam ni saja. Tok Lanjun cuma mengukir senyuman. Sekalipun jauh di lubuk hatinya, dia menanggung kesengsaraan yang menusuk. Memang Tok Lanjun mengakui yang tusukkan susuk lantak pada rusuk Akidubin supaya tidak cedera sekiranya jatuh tersungkur. Disebabkan Akidubin terlalu lasak semasa kanak-kanak hingga kan sukar dikawal. Tentulah mudah cedera kalau tersungkur di lantai, apalagi beberapa kali terhantuk kepala pada bendul. Sebab itulah dia tusukkan juga susuk lantak yang diperbuat daripada kuku beruang. Siapa pun tidak tahu bagaimana Tok Lanjun memburu beruang hitam di tengah hutan. Apabila amalkan susuk lantak, kuku beruang berkenaan dikikis halus, dijadikan macam jarum, biar mudah ditusukkan pada rusuk cucunya Akidubin. Sebaik saja dia amalkan susuk lantak, sekaligus saja Tok Lanjun diserbu beruang hitam sewaktu nyenyak tidur. Terasalah dia sesak nafas apabila dadanya dihenyak beruang berkenaan. Apabila terkejut dari tidur, tidak bertangguh, Tok Lanjun kilas tangan beruang itu ke belakang. Tenaganya menjadi gagah tidak semena-mena, lantas dicekak tengkuk beruang berkenaan. Ketika ini dia seolah-olah mencekak tengkuk kucing yang tertiarap di dapur. Belum sempat dia campakkan beruang tersebut ke tanah, tiba-tiba binatang itu menjelma menjadi lelaki tua bongkok dengan jarinya yang berkuku panjang. Tersengih-sengihlah orang tua bongkok itu memuji keberanian Tok Lanjun. Dan setelah jelmaan lelaki tua bongkok itu hilang dalam kesamaran malam, Tok Lanjun berasa tubuhnya sangat-sangat sendi sampaikan seminggu. Ketika ini, kukunya terasa gatal tidak menentu. Apabila dicakar pada bendul, sekaligus pula bendul rumah itu akan terkopak, laksana pelepah rumbiat yang disiat mudah. Jadi tahulah Tok Lanjun yang kekuatan kukunya sama macam beruang yang mencakar pokok. Sebab itu berhati-hati sangat dia sekiranya mahu marahi anak cucu kerana bimbang kuku tangannya boleh mencederakan mereka. Kadang-kadang Tok Lanjun sendiri mengalami pitam sampai terhuyung hayang apabila menahan kemarahan yang mendongkol di hati. Memang Akidubin melihat jelma datuknya itu bagaikan berlari di tengah hutan, tertempang-tempang kaki apabila menjadi beruang hitam. Tok Lanjun mengalami cedera parah kalau terus bertahan apabila susuk lantak pada rusuk Akidubin disentap oleh Tok Haji. Sewaktu Tok Haji menyentap keluar susuk lantak berkenaan, samalah macam dia mencabut habis kuku Tok Lanjun. Terjerit-jeritlah Tok Lanjun apabila kukunya habis tercabut hingga kan tidak mampu lagi mencengkam kuat. Tetapi dia tidak marah apa-apa setelah Akidubin tidak lagi bersatu dengan dirinya. Memang terkial-kial Tok Lanjun mahu melepaskan dirinya dari Akidubin, tetapi kukunya terus juga mencengkam pada rusuk cucunya. Dan kalau kukunya tidak dicabut habis oleh Tok Haji, nescaya sampai bila pun cengkamannya tidak akan terlepas. Kamu turutilah amalan Tok Haji itu, tutur Tok Lanjun mengingatkan cucunya apabila berundur tidak bertahan. Beberapa kali Akidubin beristighfar apabila kenangkan terserempak arwah datuknya. Saat ini air matanya tergenang di pelupuk disebabkan terpaksa tinggalkan kampung halaman setelah diungkit mengenai dirinya menjelma menjadi beruang. Masakanlah dia boleh sembunyikan kejadian demikian setelah bekas isterinya menuduh. Kalau tidak disebabkan malang menimpa dirinya, memang Akidubin juga tidak tergamak berkahwin berulang kali. Kadang-kadang
Bimbang juga Akidubin mahu berkahwin lagi, tetapi mudah sangat perempuan terpikat asal sahaja terserempak di mana-mana. Asal sahaja didesak supaya berkahwin, serba salah jugalah dia. Mahu mengelak. Masakan dia mahu berterus terang mengenai dirinya yang menjelma menjadi beruang hitam sekiranya berkeras tidak mahu berkahwin. Tatkala Pak Junoh dibelit ular sawa yang menunggu di kandang kambingnya, seisi kampung menjadi cemas tidak menentu. Akidubin yang baru saja berpindah ke kampung berkenaan tidak bertangguh melompat mencekak kepala ular sawa berkenaan. Sebaik saja tangannya mencekak seolah-olah kukunya mencengkam kuat. Tidak bertangguh, disiatnya tubuh ular berkenaan bagaikan merentap pempulur batang pisang. Memang terkejut orang-orang kampung dengan kekuatan luar biasa Akidubin. Maka semenjak itulah Pak Junoh terpaksa berhutang budi terhadapnya hinggakan mendesak supaya dikahwinkan dengan anaknya iaitu Siti Kimah. Tidak sampai seminggu dia berkahwin dengan Siti Kimah, isterinya terkejut dengan dengkuran yang kuat tatkala nyenyak tidur tengah malam. Apabila Siti Kimah mahu kejutkan Akidubin, tergamam dia sebaik saja melihat beruang hitam yang tergolek di sisinya. Jadi terjerit-jeritlah Siti Kimah ni minta tolong hinggakan jiran-jiran menyerbu datang menjengah ke rumah dia. Terpinga-pinga Pak Junoh, iaitu suami isteri, apabila Siti Kimah ketakutan mendekati Akidubin. Memang mereka ni tak sangka beruang hitam masih lagi tergolek di tempat tidur dengan dengkuran yang berombak-ombak. Ketika Akidubin bingkas bangun, dia sendiri melihat di cermin muka mengenai tubuhnya yang berbulu lebat. Malam itu juga, dia turun tinggalkan rumah Pak Junoh terus ke Endau. Setelah 43 kali berkahwin apabila meninggalkan Siti Kimah, memang dia sudah nekat tidak mahu berkahwin lagi. Tetapi, Tok Haji yang mendesak supaya berkahwin dengan Ngah Sailah. Setelah susuk lantaknya itu dibuang habis. Lama jugalah dia tidak mahu tidur di sisi isterinya kerana bimbang kejadian memalukan dirinya itu berulang lagi. Biarlah, kalau dia nak jadi beruang hitam pun. Tutur Ngah Sailah mengerling Akidubin setelah terkekeh ketawa disebabkan suaminya sebut mengenai 44 kali berkahwin isterinya yang lari tengah malam. Kalau dulu, awak pun confirm lari tengah malam lah, ujar Akidubin mengusik isterinya. Memang tergambar kemesraan Akidubin bergurau dengan isterinya. Sebab itulah dia sanggup berjalan kaki berbatu-batu mencari Ngah Sailah setelah anak cucu berkeras memisahkan mereka sewaktu Ngah Sailah tengah uzur sangat. Saya bawa Sailah jumpa ustaz ni masa dia uzur tu. Akidubin tersenyum memandang saya apabila uki-juki ungkit pasal Lebah Kidul yang gelisah bimbangkan ayah dan emaknya sesat di hutan.